Berita Al-Hijrah 7 Muharram 16 Ogos. Rakyat Afghanistan serbu lapangan terbang. Juga Muhyiddin Yassin Perdana Menteri sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Ribuan rakyat Afghanistan membanjiri lapangan terbang Hamid Karzai di Kabul selepas Taliban mengisytiharkan kemenangan mereka. Situasi di negara itu bertambah panik selepas Presiden Ashraf Ghani telah meninggalkan negara itu malam semalam. Tular di laman sosial suasana kecoh di lapangan terbang Kabul pagi tadi kerana mereka mahu meninggalkan negara itu dengan pesawat yang ada. Penduduk mendakwa mereka takut tinggal di negara yang dipimpin oleh Taliban sebagaimana yang dilalui pada tahun 1996 hingga 2001. Presiden Ashraf Ghani dilaporkan telah meninggalkan negara itu bagi mengelak pertumpahan darah, namun beliau tidak memaklumkan lokasi yang dituju. Sebelum itu, Ashraf turut mengakui kemenangan Taliban dan mereka bertanggungjawab terhadap kehormatan, harta benda dan hak asasi rakyat Afghanistan. 3 sumber Taliban memberitahu AFP bahawa mereka sudah menguasai istana Presiden dan mesyuarat keselamatan akan diadakan segera. Dalam tempoh 10 hari, Taliban berjaya menguasai Afghanistan termasuklah menawan Kabul yang merupakan kubu terakhir kerajaan. Itu semua penerbangan komersial terpaksa dibatalkan selepas 5 dilapor terbunuh di lapangan terbang Kabul. Namun tidak dapat dipastikan sama ada insiden itu berpunca dari tembakan atau rempuhan. Menurut saksi, mereka melihat mangsa yang terbunuh itu dibawa ke kenderaan selain tidak dapat memastikan punca sebenar kematian terbabit. Tentera Amerika Syarikat yang mengawal lapangan terbang Kabul turut melepaskan tembakan tapi hanya bertujuan untuk meredakan keadaan di mana mereka sedang dalam usaha untuk membawa keluar rakyat dan kaki tangan kedutaan di Afghanistan. Sementara itu, Taliban meminta orang ramai untuk kembali ke rumah masing-masing selepas memberi jaminan ke atas keselamatan penduduk. Jurucakap Taliban berkata, pihaknya turut mengarahkan anggota Taliban untuk tidak memasuki rumah penduduk tanpa kebenaran. Beralih ke perkembangan dalam negara. Selepas 17 bulan memimpin, Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri. Peletakan jawatan itu sekaligus menjawab pelbagai spekulasi sejak beberapa hari lalu berhubung kedudukan ahli Parlimen Paguh itu. Sebelum mengumumkan peletakan jawatan, Tan Sri Muhyiddin pagi tadi mempengerusikan mesyuarat jemaah menteri di Putrajaya. Mesyuarat terakhir Kabinet Pimpinan Muhyiddin itu berlangsung kira-kira 2 jam dari jam 10 pagi. Tamat mesyuarat itu, beliau kemudian bergerak ke Istana Negara dan tiba kira-kira jam 12.22 tengah hari untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk mempersembah surat peletakan jawatan beliau dan jawatan seluruh jemaah menteri. Sesi menghadap itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum beliau keluar meninggalkan Istana Negara pada jam 1.02 tengah hari. Selain Tan Sri Muhyiddin turut kelihatan masuk ke Istana Negara hari ini Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani. Sejurus meletakkan jawatan Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong berkenan melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri sementara sehingga Perdana Menteri baharu dilantik. Keputusan itu selaras dengan perkara 40/2/A dan 43/2/A Perlembagaan Persekutuan yang menyebut baginda hendaklah melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti. Sementara itu, baginda turut berkenan menerima sembah maklum daripada Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya bahawa setakat 10 Ogos 2021 daripada 613 kawasan Dewan Undangan Negeri sebanyak 484 kawasan iaitu 79% merupakan zon merah COVID-19. Justru atas faktor kemaslahatan dan keselamatan rakyat, pada khidmat baginda pelaksanaan Pilihan Raya Umum PRU ke-15 bukanlah satu pilihan terbaik. Sri Paduka menzahirkan harapan agar kemelut politik yang telah mengganggu tadbir urus negara dapat diakhiri demi kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara yang diancam pandemik COVID-19. Yang di-Pertuan Agong turut menyeru rakyat terus bertenang dan berdoa agar sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala
dijauhi sebarang musibah dan bersama-sama dapat membendung wabak COVID-19 dengan segera. Sementara itu, dalam perutusannya, Tan Sri Muhyiddin berharap kerajaan baharu dapat dibentuk segera supaya pentadbiran negara tidak terganggu dan dapat berjalan seperti biasa. Katanya tempoh 2 bulan ke hadapan ini adalah amat penting kerana Malaysia dijangka mencapai imuniti kelompok pada Oktober, manakala segala perancangan yang telah digariskan dalam Pelan Pemulihan Negara tidak boleh terbantut. Sektor-sektor ekonomi perlu dibuka semula untuk kita pastikan ekonomi negara kita dapat pulih dengan segera dan rakyat dapat menjana pendapatan untuk menyara diri dan keluarga. Justru momentum pelaksanaan program vaksinasi tidak boleh terganggu. Rekod kita mencatatkan jumlah vaksinasi harian antara yang tertinggi di dunia dan ini mesti dikekalkan. Tambah beliau, barisan kabinetnya telah menempah lebih 87 juta dos vaksin untuk penduduk negara ini yang melibatkan perbelanjaan sebanyak 4.36 bilion ringgit. Katanya jumlah itu adalah lebih daripada mencukupi untuk rakyat Malaysia. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin berkata rayuan ikhlas dari jutaan rakyat Malaysia agar beliau meneruskan tugas dan tidak meletak jawatan telah didengari, namun tidak dapat disambut kerana telah kehilangan kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Beliau berkata tindakannya itu selaras dengan sumpah jawatan untuk sentiasa menjunjung, melindungi dan mempertahan perlembagaan. Jelasnya beliau telah melakukan pelbagai ikhtiar hingga ke saat akhir untuk menyelamatkan Kerajaan Perikatan Nasional PN setidak-tidaknya sehingga selesai tugas menguruskan pandemik, program vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Ikhtiar ini tidak berhasil disebabkan ada pihak yang rakus untuk merebut kuasa daripada mengutamakan nyawa dan kehidupan saudara-saudari sekalian. Bagi saya, apa yang berlaku ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan satu episod dalam sejarah perjuangan politik saya. Sepanjang menjadi Perdana Menteri, menjadi kebiasaan kepada ahli Parlimen Paguh itu untuk membacakan doa di setiap penghujung teks yang dibacakan. Hari ini di dalam doanya, beliau memohon supaya negara ini dilindungi daripada virus COVID-19 serta keselamatan dan keamanan negara dikekalkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau kurniakanlah kerahmatan pada kami. Engkau lindungilah keselamatan dan keamanan negara kami. Engkau peliharalah kesihatan dan kesejahteraan hidup kami. Engkau lenyapkanlah penyakit coronavirus dari muka bumimu ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Tan Sri Muhyiddin dalam sidang medianya sejurus selesai menyampai perutusan petang tadi memberitahu sebagai Perdana Menteri sementara beliau mempunyai keterbatasan kuasa tidak seperti sebelum ini. Tapi saya tanya Eji balik, apa tugas ni sebagai caretaker Prime Minister? Dia kata menjalankan fungsi-fungsi eksekutif sekarang ni ada dan mungkin dalam keadaan tertentu memberi nasihat kepada Yang di-Tuan Agong. That for me is an honourable task. While I am not literally anymore as a Prime Minister, so I give an extension of my responsibility to help the country in that manner before the King then chooses the new Prime Minister. Ditanya adakah barisan jemaah menteri sebelum ini akan dikekalkan sebagai kabinet sementara,
Tan Sri Muhyiddin berkata setahu beliau, hanya dirinya sahaja yang akan menjalankan tugas. Pelbagai kempen digerakkan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bagi membantu meringankan beban rakyat, terutama kumpulan sasar yang terkesan pandemik COVID-19. Antaranya program Musaadah COVID-19 yang akan diteruskan selepas ini walaupun Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri tidak lagi menerajui jawatan tersebut. Di bawah pimpinan bekas menterinya Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri yang pernah berkhidmat sebagai mufti wilayah, kementerian itu sudah membelanjakan hampir 600 juta membabitkan pelbagai bentuk bantuan seperti wang tunai, latihan, makanan sedia untuk dimakan, projek baik pulih dan bina rumah, wakaf kesihatan dan peralatan perubatan, bantuan komputer riba dan sebagainya. Turut diperkenalkan Musaadah Tijariyah sebagai usaha membantu usahawan asnaf di Malaysia. Bantuan itu memperuntukkan RM5,000 sebagai modal permulaan perniagaan dan bantuan sehingga RM30,000. Lebih 100 penjaja dan peniaga kecil di Kuala Lumpur menerima sumbangan bakul makanan. Usaha itu bagi menyantuni golongan tersebut yang kebanyakannya berstatus orang kurang upaya yang sukar menjalankan perniagaan mereka ketika pandemik COVID-19. Selain itu, program Dapur It'am 5.0 diteruskan dengan edaran makanan percuma kepada golongan memerlukan di Surau Al-Falah, projek perumahan rakyat PPR Ampang Hilir, Kuala Lumpur. Selain makanan siap, turut diedarkan pek barangan basah, ayam dan udang. Selain itu, terdapat skim bantuan menyelesaikan hutang, skim bantuan kecemasan dan skim bantuan perniagaan dan bimbingan usahawan. Baik, selepas ini etnik Rohingya dijual RM30,000 seorang. Alhamdulillah bertemu lagi. Semua pemimpin kerajaan dan pembangkang perlu segera menghentikan pergeseran antara mereka bagi menumpukan kepada usaha menangani isu COVID-19 yang semakin meruncing. Perkara itu disuarakan 27 pertubuhan badan bukan kerajaan NGO dalam memorandum Suara Rakyat Marhain yang diserahkan kepada Wakil Istana Pahang. Memorandum itu diterima Pengelola Bijaya Diraja Datuk Muhammad Hirizal Abdul Rahman di Pejabat Sultan Pahang. Jurucakap NGO berkenaan Jeffrey Jaafar Tukemin berkata, setiap wakil rakyat perlu lebih memberi perhatian kepada masalah dihadapi rakyat ketika ini yang terkesan akibat pandemik COVID-19 di seluruh dunia sejak setahun lalu. Tambahnya, rakyat sudah semakin tertekan dengan pelbagai masalah dihadapi sejak masalah COVID-19 melanda negara. Kita faham masing-masing dengan agenda masing-masing. Tapi kita sebagai rakyat, kita tak mahu melihat kecamuk politik ini berpanjangan. Kita tak mahu melihat suasana tak aman dari segi politik. Cukup kita berdepan dengan suasana pandemik dan jangan ditambah pula dengan suasana-suasana lain yang boleh mengekang perancangan pihak kerajaan untuk menyelamatkan rakyat dan negara. Jeffrey Jaafar yakin dengan kebijaksanaan agung dalam memainkan peranan penting yang terbaik untuk rakyat dan negara ini. Sindiket pemerdagangan migran kaut keuntungan mudah. Setiap seorang etnik Rohingya yang ingin masuk ke negara ini dikenakan caj bayaran RM30,000. Kegiatan itu berjaya dibongkar polis Kedah menerusi 4 serbuan dalam Op Pintas. 14 individu warga negara Myanmar ditahan sekitar Kota Star Jumaat lalu. Ketua Polis Kedah, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, menerusi serbuan 7.30 hingga 11 malam itu, pihaknya menahan 14 individu terdiri daripada 8 lelaki dan 6 wanita berusia antara 18 hingga 50 tahun. Turut ditahan 2 kanak-kanak. Upah untuk bawa dia ke sini RM30,000, sindiket memperolehi. Dan maksudnya mereka yang dibawa ke sini, disodok ke sini akan membayar kepada sindiket RM30,000 satu orang. Jadi kalau satu keluarga 4 orang dah RM120,000. Ini menunjukkan satu perbuatan yang sangat lumayan untuk sindiket-sindiket ini, dan kita percaya dalam keadaan sekarang ni sindiket ini mampu membuat perkara yang sedemikian, sedangkan kita masih dalam menghadapi suasana ataupun memerangi COVID-19 ini.
Kumpulan sindiket ini menawarkan penyediaan dokumen perjalanan seperti kad UNHCR dan dokumen perkahwinan untuk pasangan yang ingin berkahwin di negara ini. Hasil siasatan awal mendedahkan selain daripada caj bayaran RM30,000, transporter turut menerima upah RM2,000 bagi setiap seorang sekiranya dapat menyelinap masuk migran ini. Jelasnya sindiket ini dipercayai telah mengaut keuntungan lebih RM1 juta dan bergiat aktif di utara tanah air sejak Januari tahun ini. Polis turut merampas kad UNHCR palsu serta dokumen palsu. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 15 tahun dan denda atau kedua-duanya. Kesemua tangkapan ditahan di bawah SOSMA. Di Johor, seorang penjawat awam dan pegawai eksekutif wanita antara 10 individu yang ditahan dalam sindiket penyeludupan dadah dari negara jiran dalam 7 serbuan di sekitar Johor Bahru Ahad lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata sindiket tersebut menggunakan lori sejuk beku yang dihantar ke Kelantan bagi mengambil bekalan untuk kegunaan pasaran tempatan. Sindiket dikesan menyeludup dadah dari negara jiran sejak Disember 2019. Dalam serbuan yang dijalankan, polis menahan 2 lelaki tempatan berusia 36 tahun dan 48 tahun serta merampas ganja. Susulan penahanan tersebut, 4 lelaki dan seorang wanita tempatan berusia antara 28 hingga 45 tahun ditahan dalam 5 serbuan berasingan. Bertindak atas maklumat dan risikan, polis terus menahan 3 lelaki tempatan berusia 26 hingga 28 tahun bersama sejumlah dadah. Hasil saringan urin mendapati 8 suspek positif dadah manakala 7 mempunyai rekod lampau berkaitan dadah. Modus operandi sindiket ini adalah dengan menggunakan motor lori yang telah diubah sesuai dengan ruangan khas untuk membawa bekalan dadah sebelum dipindahkan kepada kereta yang dipercayai masuk daripada negara jiran. Kesemua suspek diremat 14 hari bermula 9 hingga 22 Ogos bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum mati atau penjara seumur hidup. Di Selangor, seorang individu digelar Datuk Ken yang mendalangi sindiket pinjaman wang tidak berlesen, judi dalam talian serta perlombongan wang ditangkap di sebuah rumah dekat Rawang Rabu lepas. Suspek berusia 40 tahun itu ditangkap bersama isterinya berusia 41 tahun. Datuk Ken diberkas hasil siasatan lanjut yang dijalankan ke atas 13 individu yang disyaki ahli sindiket ditangkap dalam beberapa siri serbuan di Country Homes 6 Julai lepas. Ketua Polis Selangor Datuk Arjunaidi Mohamad berkata suspek dan isterinya ditahan kerana disyaki menjalankan aktiviti perjudian dalam talian. Unit Amla Bukit Aman pula menjalankan siasatan berkaitan penggubahan wang haram. Sindiket juga didapati mempromosikan aktiviti perjudian mereka melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WeChat dan WhatsApp. Kebiasaannya kurang menjadi tumpuan orang ramai. Selalu tempat yang agak terasing daripada orang ramai. Dan kegiatan ini telah bermula sejak tahun 2020. Di mana sindiket memperoleh keuntungan sebanyak RM800,000 sebulan. Dan kegiatan pelombongan ini telah mengakibatkan Tenaga Nasional Berhad mengalami kerugian jutaan ringgit sebulan. Selain itu, individu tersebut menawarkan pinjaman kepada kenalan rapat serta ahli perniagaan dengan mengenakan kadar faedah sekitar 8 hingga 10% sebulan. 14 kenderaan pelbagai jenama, 14 rumah, 3 rumah kedai, wang tunai termasuk mata wang asing dirampas. 71 akaun bank turut dibekukan dengan anggaran jumlah keseluruhan rampasan dan sitaan mencecah hampir 33 juta ringgit. Polis sedang mengesan 2 lagi individu dipercayai terlibat dalam sindiket ini iaitu Chua Siong Hui 48 tahun dan Hyo Hee Sun 31 tahun untuk membantu siasatan melibatkan sindiket ini. Kesukaran hidup 8 sekeluarga di Kampung Kemumin, Kota Baru yang tinggal dalam kediaman usang bakal berakhir apabila mendapat bantuan daripada pejabat khidmat Ahli Parlimen Pengkalan Cepa. Ahli Parlimennya Datuk Ahmad Marzuk Syari berkata pihaknya akan membina kediaman baharu untuk keluarga Khairul Azman Abdullah bagi memastikan beliau dan keluarga dapat hidup dengan lebih selesa. Satu keluarga yang suaminya dikira sakit kritikal dan OKU lah kerana dia tak boleh bekerja.
Dan rumah dia ni pun hampir roboh. Struktur binaan yang tidak berapa selamat untuk diduduki, dan dia bersama dengan 6 orang anak yang masih lagi kecil. Kita telah bersetuju untuk mencari penginapan rumah sewa sementara, dan ada sebuah tanah yang pemberian daripada keluarganya. Kita akan usahakan untuk membuat binaan rumah barulah untuk keluarga ni dan anak-anak dia. Jelas Dato' Ahmad Marzuk lagi pihaknya akan mencari rumah sewa sementara yang bersesuaian untuk didiami oleh keluarga berkenaan, memandangkan rumah yang dihuni keluarga itu berada dalam keadaan kurang selamat dengan sebahagian daripada strukturnya hampir roboh. Beliau berkata demikian kepada Berita Al-Hijrah selepas menyerahkan sumbangan inspirasi kasih Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM kepada keluarga berkenaan di Kampung Kemumin, Kota Baru. Pihaknya akan menggunakan peruntukan Pusat Khidmat Ahli Parlimen Pengkalan Cepa dengan anggaran RM50,000 bagi membantu membina rumah berkenaan sebaik sahaja urusan hak milik tanah diselesaikan. Khairul Azman, 50 tahun, yang sebelum ini bekerja sebagai jurukimpal, tidak dapat mencari nafkah untuk keluarga sejak 2018 kerana masalah tulang pinggul selepas terjatuh tangga. Mereka tinggal di rumah pusaka yang berusia lebih 60 tahun itu bersama isteri dan 6 anaknya yang berusia 18 bulan hingga 18 tahun. Beliau melahirkan rasa syukur kerana impian keluarganya untuk memiliki kediaman selesa bakal tercapai selepas tertangguh akibat pandemik COVID-19. Agak maknanya boleh lah rumah. Mitok tu. Sebab mitok tu 2 tahun lepas lagi. Lepas tu kat Bonya kata baru ni lulu dah nak buat boleh 3 baru ni. Lepas tu kat COVID punya pasal tak. Tu tunda lah. Itulah duk mitok baru ni maknanya. Entahlah mitok zen ke apa ke. Duk main taruh. Len kalau di rumah ni betulnya zen lah. Macam supaya dia gini ni benda. Tak nak baik kidah kita kata. Zen kalau hujan habis ni. Tepi keliling boleh duduk sini. Kalau hujan dan ambil kat sini. Gempa Haiti, korban lebih 1,200 orang. Alhamdulillah, bertemu lagi. Angka korban gempa bumi di Haiti meningkat kepada lebih 1,200 orang. Jumlah mangsa maut dijangka bertambah berikutan ramai lagi mangsa yang terperangkap dalam runtuhan bangunan. Antara bandar yang paling teruk terkesan ialah Lekai di mana ramai penduduk terpaksa bermalam di luar rumah. Bencana alam itu dilaporkan memusnahkan 13,600 bangunan termasuk sekolah. Operasi mencari dan menyelamat giat dijalankan. Malah ada juga penduduk yang dilihat cuba mencari mangsa di sebalik runtuhan dengan mengalih serpihan bangunan menggunakan tangan. Jumlah mangsa yang cedera pula meningkat kepada lebih 5,700 orang dan hospital tidak dapat menampung jumlah pesakit yang ramai. Pasukan penyelamat pula kini berdepan tekanan baharu apabila ribut tropika Grace semakin mendekati dan Perkhidmatan Cuaca Nasional Amerika Syarikat AS meramalkan hujan lebat, banjir kilat dan tanah runtuh. Dalam pada itu, beberapa negara lain sedia membantu Haiti, antaranya Meksiko yang menghantar bekalan makanan selain Colombia yang menghantar pasukan penyelamat. Gempa bumi dengan magnitud 7.2 yang melanda Haiti Sabtu lepas berlaku kira-kira 160 km dari ibu kota Port-au-Prince yang pernah musnah dalam gempa bumi pada 2010. Bencana alam terbabit berlaku ketika negara Caribbean itu masih terkejut dengan pembunuhan Presiden negara berkenaan. Ribuan penunjuk perasaan memenuhi jalan di 3 bandar utama di sekitar Bangkok. Ia bagi meneruskan desakan menuntut Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha meletak jawatan ekoran gagal mengurus krisis COVID-19 di negara itu.
Sejak beberapa minggu lalu, Himpunan Pro-Demokrasi mula membantah cara kerajaan menguruskan krisis sewaktu negara itu diancam COVID-19 di samping kemerosotan ekonomi yang dilaporkan semakin memuncak. Semalam, penunjuk perasaan sekali lagi mengadakan bantahan dengan menaiki kenderaan sambil membunyikan hon sebagai tanda protes. Mereka dikatakan menggunakan lastik dan mercun bagi merempuh pihak berkuasa sehingga memaksa pihak polis melepaskan gas pemedih mata dan meriam air. Thailand merekodkan peningkatan buruk kes COVID-19 sejak April lalu dengan purata kes jangkitan harian mencecah 20,000 kes dengan lebih 100 kematian. Selain itu, Thailand turut berdepan masalah bekalan vaksin dan dilaporkan hanya 8% sahaja dari 70 juta penduduknya yang telah selesai mendapat vaksin lengkap. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.